Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya penonton Ruang Bicara malam ini bersama saya Hilman Jamil, dan malam ini kita akan mengupas topik yang cukup sinonim dengan keadaan semasa yang berlaku di negara kita, di mana keadaan jerebu yang sedang melanda. Baik, saya akan mulakan dengan kenyataan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang telah pun menasihati orang ramai di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang tidak sihat supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan ke atas kesihatan mereka. Dan ini disahkan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan yang menyarankan antara langkah boleh diambil adalah mengelak daripada melakukan aktiviti fizikal di luar bangunan dan juga sentiasa memakai pelitup muka sekiranya terpaksa berada di luar. Baik, Kementerian Kesihatan telah pun mengeluarkan kenyataan ini dan kita harus semak juga setiap hari iaitu indeks pencemaran udara yang berada di kawasan kita. Dan saya sedang membuka di laman Air Pollutant Index of Malaysia ataupun APIMS ini, dan ketika waktu ini untuk jam 10 malam IPU tertinggi yang direkodkan yang berwarna kuning di Malaysia adalah 120, iaitu di Sarawak di kawasan IPD Serian ataupun MCAQM. Dan juga yang kedua di Semenanjung pula di Lakin Johor 115. Dan yang lain-lain saya lihat jaraknya antara lebih kurang 70 ke 90, dan juga yang paling rendah ataupun tidak lagi tercemar sangat udaranya di Tanah Merah dan juga Kota Baru, iaitu 45 dan 43. Baik, itu je. Untuk anda semak, sentiasa harus semak kadar indeks IPU kita di Air Pollutant Index of Malaysia ataupun APIMS ini di laman sesawang apims.doe.gov.my. Baik, kita akan bersama dua tetamu di studio malam ini yang cukup arif dengan profession masing-masing, iaitu di sebelah kiri saya teknologis Dr. Nur Zaitun Yahya, pensyarah kanan Fakulti Teknologi, Kejuruteraan, Kelautan dan juga Informatik Universiti Malaysia Terengganu, merangkap Presiden Pertubuhan Forum Udara Bersih Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali pertama di Bernama ke bagaimana? Dah banyak kali. Siap di Jerebu, adalah saya di sini. Betul. Baik, di sebelah Doktor adalah juga Dr. Suhainiza Muhammad Saliluddin, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pensyarah Kanan Perubatan, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Baik, selamat datang keduanya, Doktor. Kali pertama juga ke ataupun dah pernah berdatang? Ya? Kali pertama. Kali pertama. Baik, Alhamdulillah. Kita baru berkenalan hari ini, Doktor. Ya? Baik, Doktor, kalau mungkin saya buka tirai lah dengan Dr. Nur Zaitun sendiri melihat keadaan semasa sekarang ini. Ya. Sebagai mukadimah kita untuk perbincangan malam ini, Doktor lihat bagaimana sebenarnya indeks udara kita ni? Adakah masih lagi tak perlu dirisaukan ataupun perlu dirisaukan mulai sekarang? Okey, baiklah ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya menghormati Encik Hilman dan juga Dr. Nizam. Terima kasih menjemput saya dan sempat juga saya sampai ke studio pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sepanjang perjalanan sepanjang perjalanan sebenarnya daripada Pantai Timur, dia dah mula nampak jerebu lah. Oh, yeah. Saya ingatkan di sebelah sini saja, rupanya dia dah sampai ke hampir memasuki ke Kuantan dan juga sampai ke Hala ke Paka. Sampai ke situ kita sudah mula nampak dan semakin tebal. Dan di Kuala Lumpur ni memang sangatlah nampaknya dia punya layer of pollutant ataupun particle blanket the surface tu. Jadi nak tanya kalau dari segi kebimbangan, wajar bimbang tak bimbang, bagi saya sebenarnya kita patut cakna ataupun prihatin tentang apa udara yang kita ambil setiap masa. Contohnya, Cik, kita selalu begitu berhati-hati untuk minum air, apa yang kita minum, apa yang kita makan. Kena sayur-sayurannya lah kan, ada proteinnya, ada karbohidratnya, itu ini dan sebagainya. Sebab kita nampak benda tu. Kita nampak kalau makanan yang tercemar, makanan dah busuk ke apa, kita nampak air yang berubah warna. Kalau Islam tu berubah warna, berubah rasa, kita nampak dengan mudah. Tetapi kalau udara ni agak sukar untuk kita menyedari, apatah lagi orang biasa menyedari bahawa dia sudah terdedah kepada udara yang tercemar. Ya, kalau saya boleh katakan dalam setiap minit, saya selalu sebut bila saya mengajar di mana-mana saya berceramah pun, kalau dalam setiap minit, kalau kita ambil 1 minit, average kata 15 kali lah, itu 9 kali tu kira perlahan lah bernafas. Tapi kalau 15 kali seminit, tapi normalnya mungkin between 15 ke 20 kali, ambil 15 kali saja, 1 jam, 60 minit kita dah ada lebih kurang 900 kali atau antara 900-950 kali
dalam 1 jam. Kita duduk 1 jam ni kan memanglah sedar tak sedar. Dudukan itu maksud doktor ya? Ya, kita bernafas. Bernafas kan? Kita bernafas tu sebanyak 900 kali. Kalau dalam 24 jam saya kira-kira dengan pelajar saya lebih kurang 21,000 22,000 kali. Kalau di darat dengan umur kehidupan kita memang berjuta, mungkin sampai ke juta kali. Jadi menunjukkan sebenarnya udara tu sangat penting untuk kita pastikan udara itu juga bersih. Kalau kita hanya hanya tentang makanan kita, minuman kita saja, kita begitu ambil gerak berat, tetapi tentang udara yang kita ambil, apa yang masuk dalam badan kita, apa yang masuk ke dalam paru-paru kita, dalam saluran darah kita hingga ke otak kita dan sebagainya itu kita kurang beri perhatian. Bagi saya itu sesuatu yang sepatutnya kita sedarilah mulai daripada sekarang. Jadi apatah lagi dalam keadaan sekarang katanya jerbu. Jadi jerbu apakah sebenarnya, mungkin boleh pertamanya mungkin boleh kita sebut sikit apakah itu jerbu. Betul. Apa jerbu? Kadang-kadang kita pun confuse apa itu jerbu, orang boleh sebut. Tapi sebenarnya jerbu ni kalau nak bahasa layman orang biasa, dulu mak saya tanya apa benda yang kamu belajar tu sampai ke England. Saya kata saya belajar tentang habuk, mak. Habuk dia adalah sebenarnya partikel halus. Partikel yang halus, habuk-habuk lah kalau orang kampung nak kata asap bukan, tapi habuk yang berada di udara, terapung-apung di udara. Jadi habuk ni pula tu ya ada pelbagai saiz. Kita di Malaysia kita masih tertakluk kepada standard WHO, World Health Organization. Standardnya di mana pemantauan kualiti udara di Malaysia ini fokus kepada 6 pollutan. Di antaranya partikel bersaiz 10 mikron dan satu lagi partikel bersaiz 2.5 mikron. Mungkin doktor nanti boleh explain. Kalau 2.5 mikron tu dia memang boleh masuk ke dalam paru-paru kita bahagian alveolar tu. Bahagian bawah sekali dan dia akan di situ. Banyak-banyak di situ dan sebagainya. Jadi partikel ini dia akan terapung-apung di udara dan dia akan bergerak. Dan pula yang kita agak lagi bimbang, kalau habuk biasa tu mungkin tidak begitu berbahaya, tetapi bila habuk itu kalau daripada enjin kenderaan bermotor ke ataupun dari pembakaran bahan-bahan yang bertoksid, kita kata ia akan lama-lama dia akan memberi kesan kepada kesihatan manusia. Jadi sedar tak sedar benda itu akan memberi kesan kepada kesihatan manusia, terutama. Jadi terutamalah kan kepada secara umum kepada semua, tetapi terutamanya kepada orang tua dan juga kanak-kanak. Kanak-kanak yang selalu aktif. Kalau kita tengok pun kerajaan pun mengatakan jika kualiti udara API itu sehingga melepasi beberapa ratus pelajar-pelajar hendaklah duduk dalam classroom atau perlu ditutup dan sebagainya. Ini untuk katakan melindungi kanak-kanak tu. Sebab kanak-kanak ni kalau kita kata tadi Encik, kita bernafas lebih kurang 900 kali seminit. Kalau kanak-kanak kalau kanak-kanak lagi dia lagi aktif. Jadi sebab itu kita kena jaga dan pada masa usia kanak-kanak mereka sedang berkembang, sedang pembentukan organ dalam dan sebagainya. Sebab itu kita katakan penting. Dan manakala yang high end punya age, yang orang-orang tua pula lemah. Bila lemah, jantungnya lemah, paru-parunya lemah dan sebagainya. Jadi itu pun orang-orang yang berisiko. Kita tak katalah yang umur yang ini tidak berisiko jugalah kalau ada penyakit asma. Betul. Dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan manusia. Itu ke dalam introduction. Itu dia mukadimah dari doktor yang mungkin ramai rakyat ingin tahu apa tu kadar jerbu yang kita hadapi sekarang ini. Baik doktor, untuk Dr. Suhaini Nizam pula, KKM telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mulalah pakai balik pelitup muka di kawasan-kawasan yang terbuka dan elakkan mengadakan aktiviti di luar. Mungkin seperti doktor yang sarankan untuk ketika ini, apa agaknya perlu dibuat pada permulaan kita fasa baru nak jerbu kuat lah ni kiranya. Okey, terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya jerbu ni bukan fenomena baru. Betul, bukan baru. Dah banyak kali berlaku daripada 1983. Hampir setiap tahun dia akan berulang. Dan paling teruk sekali pada 97 dengan 2005 lah. Yang mana darurat, IPU sampai lebih daripada 500. Right. Jadi macam juga banjir, perkara ni berlaku setiap tahun. Jadi sepatutnya rakyat dah ada kesedaran, dah ada pengetahuan apa yang perlu dibuat. Jadi Kementerian Kesihatan memang memantau indeks pencemaran udara dan bergantung kepada berapa nilai bacaan. Jadi dia akan keluarkan syur yang bersesuaian. Okey. Sebab sekarang ni kita tengok walaupun keadaan dia masih agak terkawal,
belum lagi mencapai tahap bacaan IPU melebihi 200, 300. Tapi langkah-langkah berjaga-jaga tu perlu diketahui supaya jika keadaan memerlukan pemakaian pelitup muka dan sebagainya, orang ramai sudah ada persediaan. Baik. Baik doktor, untuk Dr. Zaitun, kita dah tahu kalau kita tengok indeks IPU seperti tertera di skrin TV sekarang ni. Ya. Kalau kita lihat kawasan-kawasan ini kebanyakannya seperti di negeri-negeri sebelah selatan dan juga pantai barat negara kita. Betul. Dan mungkin doktor telah pun melakukan orang kata pencerahan awal lah untuk melihat bagaimana jerebu ni datang dari mana. Dan kita pun telah menyaksikan penafian oleh negara jiran mengatakan bahawa udara jerebu yang berlaku di Malaysia ni bukan dari mereka. Persoalan ni doktor, dari mana datang jerebu ni? Betul yang kita harus jelaskan kepada rakyat doktor. Mungkin di negara jiran telah menafikannya sama ada bukan dari mereka dan sebagainya. Adakah dalam negara kita juga yang berpunca juga jerebu ini atau bagaimana tu? Beginilah ya, seperti mana kita maklum ya, kalau kita tengok tadi data yang ada tu, sebenarnya di Malaysia ni kita ada 65 Air Quality Monitoring Station, 65 station sampai ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi yang kita tengok station yang dinyatakan tadi, saya pun sempat pukul 6 tadi melihat laporan. Kalau pukul 6 tadi, 6 daripada banyak-banyak stesen ni berada dalam IPU yang tidak sihat. Tidak sihat. Kuning doktor ya? Kuning tidak sihat yang ada sehingga 150, 140. Jadi itu dalam konteks kita panggil sub-index. Jadi kalau di belakang sub-index tu panjanglah kalau saya nak bincangkan. Di sini melihat pada sub-index saja pun sudah tinggi dan maknanya satu langkah yang perlu diambil. Sebagai contoh berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat satu lagi ya, stesen-stesen yang terlibat tu berada betul-betul di pantai barat. Seolah-olah ada gitu daripada saya tengok tadi di mana ya, di Kelang. Di Kelang memang kalau kita tengok stesen Kelang tu, kami ada data banyak tahun, 20 tahun belakang pun memang Kelang memang selalu tinggi sebab dia ada beberapa aktiviti di situ pun maknanya selain pada dia terdedah pada jerebu luar. Jadi contoh di Melaka tadi juga ya. Cik Emil kata Bukit Rambai tu saya pun dah sampai dah stesen di situ. Bukit Rambai ni Melaka tu ya, dia sangat dekat sebenarnya dah dengan Sumatera. Seberang tu je Sumatera. Saya ukur-ukur tadi lebih kurang tak sampai 200 km. Kalau Selat Melaka tu saya rasa mungkin 150 ataupun 120 km saja dia punya kelebaran itu. Jadi memang sangat dekat. Jadi bila ada saja apa-apa pembakaran dan sebagainya di Sumatera tu, tambahan lagi sekarang kita berada daripada arah angin tu, dia bergerak daripada barat daya. Dia ke atas gitu. Jadi dia ke arah daripada Sumatera ke utara ke arah Semenanjung. Memang ke arah menuju ke situ. Jadi saya juga ada buat pembacaan dan mendapati Met Malaysia juga ada membuat satu trajectory analysis. Trajectory analysis ni kita menganalisa data udara, kita ambil juga data daripada arah mana angin dan faktor-faktor lain, buat modeling dan mendapati bahawa sumber jerebu ataupun asap yang ada tu memang trajek daripada dia kata gitulah kan. Arahnya barat daya. Jadi barat daya Melaka, barat daya itu ada sebenarnya adalah lebihnya Sumatera. Jadi tidak adalah negara lain yang ada pembakaran terbuka di situ selain pada pembakaran terbuka yang isu di Indonesia ni, yang saya sendiri baru juga balik daripada Indonesia bulan Ogos dulu. Memang saya dah dapati Jakarta itu sendiri pun memang sudah nampak, sampai memang nampak dah dia dah ada jerebu. Dan saya juga difahamkan dalam perbincangan saya dengan pakar-pakar Indonesia sendiri mengatakan mereka memang ada masalah jerebu sedia ada. Memang jerebu tu begitu je kerana adalah masalah industri di sekitar Jakarta sebagai contoh juga menyumbang kepada ke arah pembentukan jerebu tersebut. Jadi jerebu ni dia memang ikut pada arah angin. Ibu angin. Dan kemudian tu jerebu tadi yang kita kata partikel tadi sangat halus, Hilman. Dia sangat-sangat halus, bukan kasar. Dia kalau kasar tu dia akan drop blood dia akan drop terus. Angin hujan turun dia akan settle. Tapi ni sebab dia terlalu halus, dia macam fluctuate, dia akan ikut angin tu, dia akan mengikut. Kalau PM 2.5 yang kita ukur. Tapi kalau saya nak lagi detail sebenarnya sekarang ini dunia terutama di negara Eropah dan negara-negara maju, mereka sudah mengukur partikel tu bukan hanya 1 mikron, mereka sudah mengukur observe nanopartikel.
nano partikel. Jadi itu cabaran ke depan lah. Jadi kita harapkan kalau jerebuh tu 2.5 micron, dia settle jugalah dekat dia sampai sini. Tapi kalau dia nano partikel, dia memang terus masuk bloodstream. Itu lagi tak boleh nak kawal dah, dia memang. Jadi kita tak sampai ke situ lagi kajian kita di Malaysia, tapi di Southeast Asia, di Eastern Asia ini kita adalah negara-negara yang memang agak boleh kita rujuk dalam, sebab dia melibatkan instrumen, melibatkan kewangan yang kos yang agak besar. Ya. Baik, saya ingin kongsikan kenyataan yang saya maksudkan tadi oleh Kerajaan Indonesia, di mana pada 3 hari yang lalu, iaitu 3 Oktober 2023, Kementerian Alam Sekitar Indonesia menafikan dakwaan kebakaran hutan di Sumatera dan sebahagian Pulau Borneo yang telah pun menyelubungi beberapa bandarnya dengan jerebu tebal, turut menjejaskan kualiti dan juga udara di negara jiran. Dan Jumaat lalu, Malaysia mengeluarkan amaran tahap pencemaran tinggi di kebanyakan kawasan di pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga wilayah barat Sarawak dengan menyalahkan jerebu rentas sempadan dari Indonesia. Dan ini sendiri dinyatakan oleh menurut Reuters ini, Menteri Alam Sekitar Indonesia iaitu Siti Nurbaya Bakar berkata Jakarta tidak mengesan sebarang jerebu dari Indonesia ke negara jiran. Baik, mungkin kita akan rungkaikan perkara ini pada topik yang lain. Untuk jam ini mungkinlah, Doktor, dari segi kesihatan, Dr. Sunizam, apa yang agaknya penyakit yang mungkin terjejas teruk dengan jerebu ni. Seperti kita tahu, kalau melibatkan jerebu ni, asma, ada juga penyakit-penyakit yang berkaitan pernafasan dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh jelaskan? Okey, sebenarnya perkara berkaitan dengan pencemaran udara ni, walaupun bukan dalam keadaan jerebu, dianggarkan 99% penduduk dunia sebenarnya menghirup udara yang lebih daripada limit yang ditetapkan oleh World Health Organization. Oh ya. Dan lebih ketara lagi, masalah tu di negara-negara low and mid income countries lah. Dan kesan daripada pencemaran udara menyebabkan 6.7 juta kematian awal, premature death. Ya. Dan kematian tu dikaitkan dengan kejadian stroke, sakit jantung, sakit pada saluran pernafasan, jangkitan dan sebagainya. Jadi macam Dr. Noor kata tadi, kita memang berapa ribu kali sehari kita menghirup udara. Jadi daripada udara ni, dia ada 3 cara je untuk masuk ke badan manusia. Pertama, daripada pernafasan. Kedua, kalau kita makan benda tu, dan juga melalui kulit. Jadi bila ada 3 cara untuk masuk ke dalam tubuh manusia, jadi kita boleh jangkakanlah sistem mana yang akan lebih terkesan. Dari segi pernafasan, jadi biasanya kesan dia pada sistem pernafasan lah. Sistem pernafasan kita bermula daripada hidung sampailah ke alveolus yang paling kecil di paru-paru. Okey, jadi sepanjang-panjang perjalanan dia daripada hidung nak sampai ke paru-paru tu, di mana-mana bahagian tu boleh terjejas. Kesan paling penting, paling senang kita nak tengok lah. Kalau jerebu teruk kan, kita rasa gatal tekak. Betul. Batuk-batuk. Saya pun dah mula rasa juga. Bersin dan sebagainya. And biasanya kita boleh detect bau benda terbakar. Asap. Bau asap. Okey, so itu satu, sistem pernafasan. Dia juga sebenarnya boleh efek kepada mata. Betul. Gatal-gatal mata berair ataupun konjonktivitis lah, radang pada mata tu. Dan satu lagi sistem yang selalu kena adalah kulit. Sebab kulit kita macam Dr. Noor kata tadi, ada banyak partikel dalam udara tu, jadi dia boleh lekat ruam kulit tu kita, dia gatal-gatal. Jadi itu 3 yang utamalah. Tapi kalau kita tengok lebih lanjut lagi, sebab sistem pernafasan kita berkait rapat dengan jantung. Betul. Jadi boleh juga menyebabkan masalah pada jantung dan saluran darah lah. Baik Doktor, saya difahamkan Dr. Noor juga terlibat dalam untuk menyusun pelan tindakan jerebu kebangsaan ini Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan untuk waktu ini, sekarang ni bulan 10, minggu pertama ini, apa langkah agaknya kita nak mulakan
dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan ini? Saya terlibat dalam pelan induk udara bersih kebangsaan ke arah Langit Biru. Tapi tentang pelan tindakan jerebu kebangsaan tu memang kerajaan kita memang ada sentiasa memantau lah apa seperti mana yang Tuan tunjukkan tadi, dan sentiasa contohnya laporan yang terkini pada 2 Oktober baru-baru ni juga telah melaporkan 11 stesen pada 2 Oktober yang sehingga yang 160 contohnya diceras, tinggi PJ 154 dan juga ada sampai 161 dan sebagainya. Jadi dia ke arah trend yang meningkat itu. Jadi di situ pelan induk kementerian tentang pelan tindakan jerebu kebangsaan itu mengandungi beberapa pelan tindakan lah yang memang sentiasa dilakukan oleh pihak kementerian lah. Ya, selain daripada dia pelaksanaan kepada undang-undang yang sedia ada, ya, undang-undang sedia ada, tapi sentiasa dalam saat-saat tertentu lah kita kata, NADMA lah salah contohnya, akan mengaktifkan jawatan kuasa pengurusan bencana kalau didapati kata terlalu berbahaya itu kepada kesihatan. Jadi sebab itu kena sentiasa memantau lah, dan kita orang ramai pun, ya, ibu-ibu yang ada orang-orang tua di rumah, ya, makcik-makcik yang ada anak-anak, kanak-kanak, rasa ramai sekarang ni yang peringkat macam peringkat cucu-cucu saya lah kan, peringkat anak-anak mungkin ada anak-anak kan. Jadi memang kena dikurangkan, pastikan mereka tidak expose, terdedah kepada pencemaran udara tu, ya. Jadi terutama bila IPU tu melebihi 150 unit bagi tempoh lebih 24 jam. Jadi kalau 150 unit indeks tu biasanya dia kita pollutan yang diukur tu dia 6 pollutan. Jadi dia akan adalah pengiraannya tu, dia akan beri sub indeks yang paling tinggi daripada 6 itulah yang dikatakan dilaporkan sebagai air pollution index. Yang mana selalunya yang saya tengok pantang memang dia PM 2.5 yang partikel yang halus tu adalah yang paling tinggi almost di semua stesen, kecuali kadang-kadang je lah di stesen-stesen tertentu ozon akan menjadi sub index yang paling tinggi, mungkin kawasan bandar dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, pihak mereka juga menghentikan semua aktiviti yang saya sebut tadi, aktiviti di luar bilik darjah bila IPU melebihi 100. Melebihi 100 saja. Dia sebenarnya tak susah nak lebih 100 tu. Kalau dengan keadaan yang saya tengok tadi pun di luar, di hujung saya datang memandu, bila memandu suami saya drive, nampaklah maknanya dia daripada rupanya dah sampai dah hampir ke Kuantan sana dah. Dia mungkin tak begitu tebal, tapi semakin tebal sampai di Kuala Lumpur ni. Ditambah lagi, ya, kalau tuan tanya tadi tentang apakah other sources, memang motor vehicle, kemudian adalah industri yang ada di kawasan bandar ataupun pesisir bandar. Kalau di Kelang tu kita ada selain pada kenderaan, dia ada kenderaan yang berat, lori kontena kan. Lori kontena tu menggunakan diesel yang masih lagi banyaklah mengeluarkan asap, partikel, sulfur, jadi di udara. Dan juga dia ada industri dan juga ada port, pelabuhan. Di kawasan Putrajaya, kadang kata kenapa makan mana Putrajaya boleh tinggi, ya? Saya pernah jugalah meninjau perkara tu, di antaranya mungkin jugalah disebabkan oleh wallahualam, mana kajian perlu dijalankan dengan lebih teliti tentang juga asap daripada kapal terbang, nilai tu. Jadi ada juga kata bila dia take off di situ, jadi emission tu ada di bawah angin sampai ke nilai, ada penilai sampai ke ada teori tu. Ada teori tu. Jadi kajian kita di Malaysia masih terhad, tidak melihat sangat isu itu. Kemudian sekolah-sekolah dan tadika lah akan terpaksa ditutup. Jadi sekiranya trend ini meningkat hingga 200. Tapi memang tutup seperti mana yang doktor sebut tadi pada tahun 1997. Saya memang ingat sangat 1997 tu. Sekolah lagi darurat. Sekolah lagi. Itu saya pergi ke London masa itu. Saya ingat memang saya melepasi. Saya ingat masa tak pandai sangat, tapi saya perasan kita nak naik kapal terbang Malaysia Airlines tu melepasi sampai habis layer tu. Atmosphere layer tu memang sampai tinggi. Tak habis-habis lagi jerebu ni. Kemudian bila sampai pula sana, saya sejarah hitam lah bagi betul. Saya sampai ke Scotland, dengar saja berita nampak di Sarawak masa itu dah sampai darurat. Masa tahun 1997 dan seterusnya lah. Dan juga operasi pembenihan lah, kalau misalnya jika betul penting sangat pihak kerajaan kita akan lakukan untuk Dr. Noh dan juga Dr. Saniza, kita akan berhenti rehat dulu untuk blok yang pertama ni. Teruskan bersama kami di Ruang Bicara untuk topik malam ni, mencegah kemudaratan jerebu. Kembali selepas ini.
Bersua kembali bersama saya Hilman Jamil dalam ruang bicara malam ini membicarakan topik mencegah kemudaratan jerebu bersama teknologis Dr. Nur Zaitun Yahya, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kelautan dan Informatik UMT, merangkap Presiden Pertubuhan Forum Udara Bersih Malaysia, dan juga di sebelah beliau Dr. Suhaniza Muhammad Saliluddin, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pensyarah Kanan Perubatan, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan UPM. Baik, untuk blok kedua ni mungkin kita lebih tertumpu kepada bagaimana doktor untuk kita mengawal ataupun rakyat perlu tahu tindakan yang perlu mereka lakukan. Kita perlu menjalankan kehidupan seharian, pergi kerja dan sebagainya. Tapi dalam sama juga kita harus mencegah kemudaratan jerebu ini, doktor. Okey, untuk pencegahan ni, macam Dr. Nur kata tadi, siapa kumpulan yang berisiko, dia pada dua ekstrim umur lah, yang muda sangat dan yang sudah lanjut umur. Juga tambahan kepada tu, kepada mereka yang dah ada penyakit kronik, yang ada penyakit asma, ada penyakit jantung dan sebagainya, dan juga untuk ibu-ibu mengandung. Sebab ibu mengandung, dia kalau doktor perasan lah, masa mengandung kan pernafasan tu lebih laju. Lepas tu dia ambil nafas tu lebih dalam. Jadi makin banyaklah partikel yang boleh masuk. Tapi ada kajian yang menunjukkan, kita kata kumpulan berisiko yang tadi tu, tapi sebenarnya orang-orang muda belasan tahun hingga 20 tahun, jika dia terdedah kepada partikel dalam jerebu ni untuk jangka masa yang lama, dia akan boleh memberikan kesan kepada sistem pernafasan mereka. Ya, ada kajian dijalankan, dia buat ujian fungsi paru-paru di kalangan pelajar-pelajar berumur 16 tahun. 16 tahun ni sepatutnya remaja, masih kuat, aktif, ya. Kita tak ada jangkakan apa-apa masalah. Tapi even di kalangan orang-orang muda berusia 16 tahun, bila dijalankan lung function test tadi tu, didapati ada penurunan dalam fungsi paru-paru mereka. Jadi maknanya masalah daripada jerebu ni bukan saja akan beri kesan kepada kumpulan yang berisiko, tetapi jika pendedahannya cukup lama, golongan muda yang kita tak jangkakan ada masalah pun mungkin akan ada kesan jangka panjang. Okay, jadi langkah berjaga-jaga tu perlu diambil oleh semua peringkat umur, regardless. Dan yang paling penting sekali saya rasa memang kita syorkan supaya mengurangkan aktiviti di luar menggunakan peralatan pelindungan diri macam pelitup muka dan sebagainya. Tapi kehidupan kita tak boleh berhenti sebab berjalan. Kita still kena pergi, budak-budak kena pergi sekolah, kita kena pergi kerja. Ya. Jadi yang pentingnya adalah untuk ambil tahu tentang apakah IPU semasa di tempat masing-masing. Perlu sentiasa semak, doktor, ya? Perlu sentiasa semak. Contohnya dekat website APIMS tadi tu. APIMS, ya? Ataupun di universiti kami sendiri, UPM, semasa episod jerebu beberapa tahun lepas, kita sediakan meter, alat untuk mengukur IPU yang kita letakkan di kawasan lapang di sekitar kampus, dan dia memberikan bacaan IPU pada masa tu di tempat tu in real time lah. Jadi pelajar-pelajar yang lalu lalang, staf yang lalu lalang, dia tahu pada masa tu IPU tu berapa. Sebab kadang-kadang kita nak pergi ke website, nak tengok IPU tu, kan, ambil masa lah. Jadi kalau ada real time punya update macam tu, yang contohnya kita boleh gunakan dekat jalan raya kita kan ada sistem ITIS tu. Betul, ITIS. Jadi tambahan kepada dia bagi tahu dekat mana ada jam sebagainya. Apa kata? Sekejap saja kan. So sambil kita memandu tu, kita nampak aja berapa nilai dia. Diharapkan mungkin pihak PBT juga mendengar lah pembicara malam ini. Mungkin kita boleh aplikasikan untuk ke depan ini. Dan saya nak kongsikan juga sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada 3 Oktober yang lalu telah pun mengeluarkan satu garis panduan, iaitu di mana ibu bapa yang bimbang kesihatan anak-anak mereka ekoran masalah jerebu dibenarkan untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Dan ini adalah antara 10 garis panduan yang dikeluarkan KPM kepada sekolah dan juga institusi pendidikan di bawah pentadbirannya dalam menghadapi jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Dan menerusi garis panduan itu, KPM memaklumkan penutupan sekolah juga perlu segera dilakukan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU melebihi 200. Kalau kita semak di awal siaran tadi, setakat ini belum ada lagi, doktor. 200, alhamdulillah lah. InsyaAllah tidak sampai ke tahap itu. Kita minta. Dan juga mungkin doktor boleh kongsikan juga, doktor, peranan
Kalau kita lihat untuk menghadapi bencana dan juga fenomena yang saban tahun kita hadapi ini, peranan setiap anggota masyarakat itu penting sebenarnya. Bukan sahaja kerajaan yang sudah cukup luas memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk mengenai jerebu ini. Ya. Ginilah yang memang isu sebenarnya bukan hanya kita hanya menunding jari kepada satu-satu pihak. Dia adalah satu yang perlu ditangani bersama. Bersama. Jadi semua rakyat boleh ganding bahu bergantung pada peranan mereka, di mana kedudukan mereka. Contoh, kalau di peringkat kerajaan dan penguatkuasa tu pastilah dengan penguatkuasaan undang-undang, dan kita juga sangat berterima kasihlah kepada yang berbahagia menteri kita yang telah mengutuskan putusan surat kepada pihak negara jiran kita, saya katakan, untuk pihak sana memberi perhatian tentang isu semasa dan perbincangan seterusnya. Jadi pihak saya pasti, pihak kementerian dan saya sendiri pun ada terlibat dalam Pelan Induk Udara Bersih Kebangsaan ke arah Langit Biru 2020 hingga 2030, di mana dalam Pelan Induk yang kita cadang, kita tengok dulu data, based on data kita cadangkan beberapa cadangan-cadangan kepada pihak kerajaan untuk macam nak ditingkatkan kualiti dari segi penjagaan alam sekitar, terutama dalam konteks udara. Jadi saya baru balik juga daripada beberapa negara. Satu saya pergi ke Spain, di Sepanyol juga saya menghadiri persidangan European Aerosol Conference. Saya dah ikut Aerosol Conference ni sejak daripada 2007-2008 lalu, semasa saya buat PhD dan sebagainya. Dari segi apa yang mereka buat di Eropah, saya nampak evolution dari segi knowledge, dari segi awareness, dari segi apa yang mereka buat, kita nampak kemajuan mereka. Yang saya katakan tadi, kalau partikel tu mereka sudah ke nano. Jadi kalau saya present hanya PM2.5 pun dah macam, kalau PM10 present di peringkat Eropah tu dah macam outdated sangat. Kerana di sana nanopartikel, mereka memang sangat concern tentang yang sangat halus yang saya katakan tadi, boleh masuk hingga masuk ke dalam paru-paru, dia boleh masuk pula jahatnya dia masuk sampai ke dalam darah. Jadi bila masuk dalam darah, doktor lagi mana, dia akan pergi ke jantung, dia akan pergi ke brain death, brain tumor dan juga organ-organ yang lain. Jadi di situ peranan kerajaan dan penguatkuasa lah untuk pelaksanaan seperti insya-Allah. Kemudian yang lain-lain seperti pemegang taruh. Pemegang taruh seperti industri. Betul. Industri perlu memberikan kerjasama untuk ke arah memenuhi standard ataupun kepiawaian yang ditetapkan oleh kerajaan. Ya. Jadi contohnya pelepasan asap kenderaan bermotor berapa melalui Puspakom, dan kalau yang kilang-kilang tu, dulu kita satu ketika tu terkejut dengan Sungai King Kim kan. Isunya udaranya, mulanya Sungai King Kim tu, saya daripada Clean Air rasa itu macam isu air. Saya kata tak apalah, kita tak payah, kita tengok dulu. Sekali sudahnya dia ke udara juga. Bila dah udara air, dia berkait-kait ke udara dan sebagainya. Jadi di situ peranan industri sangat penting untuk memastikan pematuhan kepada itu semua industri lah. Kita harapkan dapat memberikan kerjasama untuk pematuhan. Jadi bercakap tentang pematuhan, undang-undang ataupun standard udara tadi kan ada disebut juga, standard udara kita yang ada sekarang yang kita guna pakai oleh Malaysia, contoh PM2.5 2.5 dan 25 mikron untuk setahun, atau 50 mikron untuk sehari. 50 mikron. Jadi kalau tadi kata API kita 150 ataupun concentration dia 150 ke 200, dibandingkan dengan standard Malaysia jauh, 50 je untuk sehari, 24 jam. Ini kadar IPU lah ni. Ini ada standard Malaysian Ambient Air Quality Standard. Sepatutnya udara bersih tidak boleh lebih daripada 50. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan ketetapan WHO untuk PM2.5, 15 mikron, lagi rendah. Lagi rendah. Jadi jauh mana kita nak mencapai ke arah sampai negara bersih, 15 itu juga bagi saya satu cabaran yang besar. Sebab kita sedang membangun, doktor, kan? Tidak hanya kepada industri saja, dia kena adalah kolektif kepada semua pihak. Hingga saya bila doktor sebut tadi tentang UPM telah membuat pemantauan dan sebagainya, saya juga ada pernah baru ni, saya pergi selepas balik pada Spain, belum pun letih hilang tu, saya pergi pula ke Taiwan, ada jemputan sana, berucapan speaker di sana. Sana saya juga ada sempat melawat satu industri yang membuat alat-alat device air quality monitoring itu, dan memang dia pakai IoT. Memang dia ada semuanya IoT dan sebagainya, dan
dia buat juga sampel di sekolah. Di sekolah ada beberapa sekolah dia sudah pasang alat itu dan memang terus display dekat budak tu. Dan sekolah yang saya lawat tu ada 2,000 pelajar. Jadi setiap hari pelajar itu akan didedahkan seawal sekolah rendah. Air pollution sekarang berapa dan lepas tu dia ada color apa tu? Ada color. Color ni dia faham, dia color je dia dah tahu. Dia tak payah nak tengok berapa number color. Dan ada tempat pula tu dia ada balloon. Dalam bentuk balon ni dari segi nak memberi kesedaran pada orang ramai. Macam contoh sekarang kalau dah jerbu sangat ni mungkin warna merah ke warna yang apa API tu di dalam bentuk warna tu berubah lah. Berubah juga. Berubah ikut lain itu. Negara lain ya. Dia kalau lain dari segi lain negara lain dia bergantung kepada sistem API tu. Kita pakai yang standardized je dengan sama lebih kurang Amerika. Kemudian komuniti juga masyarakat perlu juga ada kesedaran. Contoh ya. Kalau di belah negara-negara yang negeri-negeri yang agak banyak aktiviti agriculture di Malaysia pun tak katalah di seberang kan. Betul. Sini pun banyak pembakaran terbuka daripada tu jerami lah, sampah-sampah petang-petang banyak je sebenarnya kita nampak asap-asap dan sebagainya. Jadi komuniti masyarakat perlu fahamlah, maknanya memberi kerjasama dan peranan NGO. Saya nak highlight sikitlah. Sebab saya adalah terlibat dalam pertubuhan Forum Udara Bersih Kebangsaan Malaysia. Dan kami juga adalah di bawah United Nations UNEP, ahli kepada di bawah Clean Air Asia, dan kami juga adalah the board member of the World Clean Air Congress, Kesatuan Udara Bersih sedunia. Jadi jaringan kita banyak dan peranan NGO sangat penting untuk support the government untuk bekerjasama. Bekerjasama dan juga menjadi macam platform juga untuk komuniti, untuk memanfaatkan, untuk berbincang dengan kerajaan dan sebagainya, untuk menyalurkan sebarang pandangan dan sebagainya melalui forum, melalui persidangan yang kita anjurkan dan juga mesyuarat-mesyuarat yang dirasakan perlu. Semua ada peringkat lokal ataupun juga peringkat antarabangsa. Jadi masing-masing boleh katakan semualah boleh berperanan di situ. Ya. Baik. Dr. Sanizam, kalau kita lihat jerbu kali ini mungkin berbeza kerana berlaku pada bulan 10 dan negara kita lebih sinonim lah kalau hujung tahun ni dengan musim tengkujuh dan sebagainya, musim hujan lebat. Mungkin adakah ini membantu sebenarnya doktor? Hujan lebat tu mengurangkan sedikitlah kadar jerbu yang ada ni. Dari segi teknikal saya kata Dr. Nur lebih arif lah perkara ni. Tapi memang kita tengok selepas hujan kita akan rasa udara tu lebih segar. Betul. Alright. Cuma masalahnya kalau hujan tu diikut trend sebelum-sebelum ni, hujung tahun dia hujan lebat berterusan, kita takut nanti akan ada double tragedi dan jerebu pula. Banjir dan jerebu. Jadi persediaan kena ada lah untuk kedua-dua perkara tu sekali. Mungkin doktor boleh jelaskan untuk ke depannya apa langkah yang dibuat oleh NGO seperti yang doktor maklumkan tadi untuk berbincang dengan kementerian misalnya. Tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Jadi tadi yang kata bila kata hujan turun, partikel yang kasar-kasar tu memang akan settle. Selesai udara tapi dia pergi ke air. Pergi pula ke dalam air. Kalau partikel tu mengandungi bahan-bahan toksik, sulfuris dan sebagainya, yang akan menerima kesan pula tu adalah tanah dan juga air di tasik. Air pula dalam sungai, dalam laut, kita ada macam-macam pula hidupan kita jangan lupa. Kerana kita adalah rahmatan lil alamin, kerajaan madani yang bukan hanya kita hidup untuk manusia. Kita juga kena memelihara alam sekitar, pokok, kita kena menjaga tumbuh-tumbuhan, kita juga yang ikan-ikan. Saya pernah dulu di UMT, pelajar dalam bidang biologi, dia panggil saya berceramah dan sebagainya. Dia bertanya pada saya, doktor, kalau yang tadi partikel tu dah jatuh dalam air, tapi dalam air tu doktor ada plankton. Oh ya, plankton. Plankton tu halus sangat rupanya. Dia kata possible, dia ada membaca plankton tu juga nanti akan partikel yang halus tadi tu akan masalahnya kena kat plankton tu. Plankton tu pula yang jadi akan sakit, yang akan memberi kesan. Jadi kita kena fikir besar lah, maknanya tidak hanya jerbu ni sekadar jerbu udara, tapi ia ada satu ekosistem yang besar. Misalnya dia habis kat sini, dia pergi situ dan sebagainya. Jadi tidak selesai hanya dengan bicara tentang itu tadi. Jadi soalan tadi tentang apa tadi ya? Tentang mungkin apa rencana ke depan ni doktor? Ke depan ni memanglah kita mengharapkan satunya bagi pihak sebagai universiti pun kita memang doktor pada universiti kita memang sentiasa ada program-program untuk selain pada program yang betul-betul ada akademik, kita juga ada program-program sampingan yang memang kita akan educate pelajar-pelajar kita, generasi yang akan datang yang akan meneruskan legasi yang akan kita tinggalkan dunia ni kepada mereka.
Saya biasa berjumpa dengan orang peringkat antarabangsa yang mereka selalu bercakap kepada kita apa yang kita akan tinggalkan kepada ni anak cucu kita. 50 tahun lagi kata, kita yang Islam sepatutnya apakah kita akan lakukan ke depan pun kita kena fikirkan. Jadi tersentak saya. Tersentak. Jadi saya pun terfikir. Jadi sebab malam ni pun ada peluang cakap malam ni. Nombor satu yang kita kena fikirkan lah. Maknanya jangan kita buat satu hanya untuk hari ini kan. Untuk hari ini kita hendak fikir satu untuk kita buat tu supaya benda tu untuk masa akan datang. Oleh sebab itulah macam kita di universiti dan sebagainya usaha-usaha ke arah melahirkan alam sekitar yang sihat ataupun sekarang ni disebut ke arah sustainable goal tu SDG 30 tu banyak perkara-perkara yang boleh kita buat. Dan kalau kita bercakap tentang madani itu sendiri pun dia bertepatan dengan madani. Ada di situ elemen madani iaitu mampan itu memangnya ke arah yang kita rahmat kepada semua orang yang diperlukan oleh semua yang saya sebutkan tadi. Mana kalau alam sekitar terdiri pada udara, air dan tanah. 3 elemen yang penting tadi. Jadi kalau udara saja bersih pun tidak, dia kena ada ketiga-tiga elemen tadi. Jadi usaha-usaha ke arah itu perlu dijalankan dengan lebih itulah. Juga saya banyak juga melihat dunia. Jadi memang kalau tengok perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu itu saya kata contoh ya. Bidang teknologi lah, bidang saya ada teknologi pun dalam bidang instrumentation. Jadi kalau instrumen saya suka lah. Jadi saya pergi ke negara barat pun saya tengok teknologi yang berkembang mereka. Kalau tengok teknologi ya, dalam alat tu dia punya teknologi yang digunakan tu memang sekarang ni ke arah memang nano saya kata, dan juga AI. Alat-alat yang menggunakan tu dia tidak hanya guna least square. Kalau pensyarah mesti tahu makna least square ni macam kaedah regression yang biasa, tapi dalam alat tu sendiri dah ada artificial intelligence. Dia lately sejak 5 tahun ke belakang. Sebelum ni belum ada. Jadi kita cuba di negara kita untuk ke arah itu. Maknanya kita mendidik anak-anak kita untuk ke arah menjadi bukan pengguna. Kalau saya memang selalu cakap, inovasi. Kerajaan selalu menyebutkan inovasi, ada insentif ataupun dana-dana khas untuk melahirkan innovation yang maju, yang untuk kita guna pakai pada masa hadapan. Jadi itulah, tapi cabarannya lah banyaklah kalau kita nak cerita cabaran untuk pelaksanaan itu. Tetapi saya rasa boleh doable. Kalau kita tak mulakan hari ini, bila? Kalau tidak kita, siapa? Itu saya akhiri. Kalau ada soalan lain ke lagi? Ada. Baki 15 minit lagi di doktor. Kalau kita lihat ke depan ni lah doktor, mungkin seperti yang awal siaran tadi doktor maklumkan, kita saban tahun hadapi rebu ni. Cuma kali ni mungkin ada sedikit perbezaan ataupun cabaran yang mungkin doktor rasakan untuk kali ini. Untuk kali ni, okey. Sebab kita baru aja at the tail end of COVID pandemic. Lepas satu-satu je. Jadi sebenarnya itu satu ujian advantage Allah. Saya rasa ujian Allah satu advantage kepada rakyat kita sebab kita dah biasa pakai mask. Betul, tak perlu latih lagi. So it's a matter ada of spesifik pelitup muka ke doktor? ada. Boleh kongsikan dengan penonton? Kita biasa untuk keadaan jerebu. Kita cadangkan pakai pelitup muka daripada jenis N95 lah. Boleh buka tak? Boleh. Itu dia. Ini memang sebab setiap tahun jerebu kan, jadi memang saya beli dan simpan. Apa bezanya dengan yang waktu COVID itu? Bezanya adalah daripada segi bahan dia yang memang dibuat untuk menghalang kemasukan partikel PM2.5, PM10 tadi tu. Ya, untuk COVID dia lebih kepada partikel-partikel virus lah. Okey, doktor boleh buka tunjuk ke kamera di tengah ni. Ini dia. Inilah pelitup muka untuk waktu-waktu sekarang ni jerebu. Kita boleh pakai iaitu N95 doktor ya? Ya. N95. Cuma peringatannya untuk apa-apa pelitup muka pun yang penting adalah cara pemakaian macam mana caranya doktor? kena betul. Tunjukkan cara pakai yang betul. Okey, so kita kena letakkan macam tu. Letakkan di hidung. Tekan dulu ya di hidung. Okey, untuk nose piece ni kita kena pastikan dia betul-betul mengikut bentuk hidung kita ni. dan juga pipi kita. Okey, dan kena pastikan tidak ada bocor lah tepi dan bawah. Cara nak tahu sama dia punya fit tu betul tidak, bila kita bernafas kita nampak dia bergerak keluar masuk. Nampak? Ya tu. Dan berapa kali kita perlu tukar mask ni doktor?
Ada orang beli satu sampai setahun tu pakai. salah sampai dia recommended pemakaian dia berapa dalam 6 hingga 7 jam lah. Nanti jam boleh main kita Sehari, setiap tukarlah setiap hari. Ya, so maknanya sebab kita bukannya sepanjang masa ada dekat Betul. luar rumah. Waktu di luar saja. Jadi secara kumulatifnya bila sampai 6 jam, 7 jam kita dah pakai tu, kita akan tukar barulah. Dan kalau kita lihat rakyat kita juga gemar memakai di mulut sebenarnya. Itu salah doktor ya? Ya, pemakaian mask ni dia cuma akan berkesan kalau dia dipakai dengan cara yang betul. Kalau tak dia akan macam hiasan je lah. Macam dari segi perkara-perkara lain yang mungkin kita boleh amalkan, minum air lebih banyak ke? Ya. Macam biasalah minum air banyak tu kalau bukan keadaan jerebu pun memang disyorkan. Cuma untuk jerebu ni mungkin kena lebih sikit lah, dalam 8 gelas sehari mungkin. Memang digalakkan remain di dalam bangunan. Kalau kat rumah tu tingkap tu jangan dibuka lah untuk mengelakkan udara daripada luar masuk. Dua lagi sure yang dia biasa cakap, ini saya rasa mungkin akan makan belanja yang besar. Ya. Untuk ada sistem pendingin hawa di rumah dan juga penapis filter. Jadi benda-benda tu akan makan belanja yang besar, jadi tak semua orang akan mampu buat. Alternatif mungkin saya rasa kalau ada kan kita ada kipas untuk sedut angin daripada dalam, biasa kat dapur kita install kan. Dapur tu kan yang petak tu ya. Jadi kalau ada tu nanti dia akan tarik udara di dalam keluar jugalah. So itu antaralah langkah-langkah. Lagi satu, minum air banyak. Lepas tu selalu, sebab tadi saya katakan habuk tu boleh lekat kat kulit. Jadi kena rajinlah basuh muka. Kalau perlu mandi lebih daripada 2-3 kali sehari. Maknanya kalau kita dah pergi keluar, masuk rumah aja, disyorkan mandilah, bersihkan diri supaya habuk tu semua akan hilang. Dan juga janganlah menambah kepada pencemaran. Bagi-bagi yang perokok misalnya. Yang merokok, yang kita kadang-kadang dah biasa masyarakat kita suka dah petang-petang tu dah sapu-sapu daun, suka bakar daun. Bakar sampah. Makcik-makcik di luar sana yang suka bakar sampah petang-petang. Waktu ni kita janganlah kita buang terus sampah tu mungkin. Berhentilah dulu. Tak perlu bakar. Habis tu macam saya kata tadi, kena monitorlah apa bacaan API semasa di kawasan masing-masing dan juga monitor gejala. Kalau ada gatal tekak, batuk, sesama, Cepatlah ke klinik. Cepat-cepatlah untuk pergi mendapatkan rawatan. Lagi satu saya rasa perkara ni yang daripada segi psikososial. Bila sekolah tutup, budak-budak ada kat rumah. Betul. Mak ayah kena fikir macam mana dia nak menjaga budak-budak tu Supaya tak keluar supaya tak keluar, dan dia kena arrange cuti dan sebagainya untuk dia berada di rumah jaga anak-anak dia. Jadi boleh mendatangkan stres. Jadi saya tak tahulah, mungkin dari segi human resource boleh kerajaan tidak memaksa di sini. tapi pada ibu bapa yang mahulah maksudnya. tapi kalau dah sampai 200 sekolah haruslah kena tutup. diwajibkan, betul. Jadi ibu bapa kena fikir macam mana dia nak menguruskan anak dia yang ada di rumah pada siang hari. Dan itu melibatkan pelbagai faktor, kos dan sebagainya Sebab dia bukan sekadar daripada segi kesihatan. Betul. Jerebu ni juga dia akan ada kesan kepada ekonomi, kesan kepada psikososial, stres dan sebagainya. Dan saya nak tambah pada yang Dr. Noor cakap tadi, kesan pada alam sekitar. Bila ada banyak partikel terampai dalam udara tu, dia akan menghalang cahaya matahari. Bila cahaya matahari terhalang, jadi ultraviolet semua tak sampai, jadi perkembangan bakteria dengan virus pun mungkin bertambah. Dan juga dia bila dia dekat udara tu, dia akan menghalang haba daripada permukaan bumi untuk dilepaskan. Jadi itu yang suhu naik, kita rasa panas. Dan bila suhu naik tu, kita ada masalah-masalah berkaitan dengan kenaikan suhu lah pula. Betul. So cepat pening dan sebagainya. Cepat pening, dehydrated. Jadi itu akan menambahkan lagi lah kesan daripada jerebu. Baik, berbaki kurang 5 minit. Doktor berdua mungkinlah sebagai penutup, mungkin doktor boleh nasihatkanlah kepada orang ramai di luar sana. Mungkin jerebu ni mereka dah alami setiap tahun. Mungkin kali ni bagaimana? Yalah, bagi yang dah setiap tahun tu dia rasa macam dah faham, tapi saya rasa ramai juga yang lately, sebab 2019 rasa yang paling teruk, lepas itu jerebu tu agak turun. Jadi yang dalam 3 ke 4 tahun tu agak kurang. Jadi ramai je yang golongan muda mungkin dia tidak masih baru tentang jerebu ni. Jadi saya harapkan dapat memberi perhatian dan sentiasalah alert apa sedang berlaku, dan bacalah surat khabar kan. Kadang-kadang sekarang ni anak-anak kita pun tak kisah. Saya pun kadang
bila kita baca surat khabar tu banyak information, maklumat-maklumat yang kita akan dapat tentang perkara yang sedang berlaku di keliling kita. Dan janganlah tadi kita kata janganlah kita jadi penyumbang pula, penambah pula lagi kepada jerebu dan sebagainya. Jadilah orang yang maknanya bertanggungjawab kepada alam sekitar demi untuk kesinambungan bangsa kita dan anak cucu kita pada masa akan datang. Demi akhir sekali saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah moga jerebu ni akan tidaklah seperti mana yang kita harap terlalu tinggilah. Kita harap dia terkawal insya-Allah dengan adanya hujan dan sebagainya. Kita harap Maaf doktor, saya bertanya mungkin soalan ni di luar jangkauan doktor. Mengikut pemerhatian doktor, jerebu di negara kita ni sampai bila ni agaknya? Dia kalau hujan, rasa memang jerebu. Yalah, kalau hujan tu dia akan kurang, tapi kita mengharapkan juga hujan tu berlaku di sana tu. Di sana tu dia akan kurang. Kalau sana tu masih lagi ada tu hujan sini, dia akan juga angin dia akan terus. Saya tak pasti cuaca di sana macam mana, tapi sekarang ni memang panas. Saya pergi Bandung dulu pun dia kata memang sangat panas. Tapi mereka sendiri, saya jumpa dengan pakar-pakar di Indonesia, mereka sendiri sedar benda tu. Sedar, tapi mungkin ada kekangan yang berlaku di negara. Kita nak jelaskan keadaan semasa ni sebenarnya. Biarlah pihak G2G lah, kerajaan sama-sama kerajaan yang menguruskan perkara ini. Mungkin doktor, 2 minit lagi doktor. Okey. Saya rasa setiap kita bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kesihatan diri sendiri. Untuk itu boleh berlaku, kita kena lengkapkan diri kita dengan pengetahuan. Jadi bila kita tahu apa gejala yang perlu dicari, apa langkah-langkah yang perlu diambil, jadi kita akan lebih bersedia untuk mendapatkan rawatan awal, untuk mencegah kesan-kesan daripada jerebu dan sebagainya. Sebab pada pihak pejabat kesihatannya memang dia bekerjasama, dia memang tiap-tiap hari dia dapat bacaan IPU daripada DOE dan juga dia pantau bilangan kes gejala akibat jerebu tadilah, konjonktivitis, asma, penyakit kulit. Jadi dia akan seragamkan kat situ, dia akan dapat tengok dia punya trend, pattern dia lah, dan daripada situ perancangan ke arah menyampaikan perkhidmatan kesihatan tu akan dapat dibuat dengan lebih baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada doktor berdua, Doktor Teknologi Dr. Nur Zaitun Yahya, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik UMT, merangkap Presiden Pertubuhan Forum Udara Bersih Malaysia, dan juga Dr. Suhaniza Muhammad Saliluddin, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pensyarah Kanan Perubatan Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Sejam sebenarnya tak cukup untuk kita berbincang tentang jerebu dan juga isu-isu berkaitan dengannya. Diharapkan mungkin kita akan bersua lagi selepas ini. Terima kasih doktor berdua. Baik, seperti awal siaran tadi saya bermula dengan kadar IPU. Saya nak juga akhiri untuk kadar IPU juga pada malam ini, di mana masih kekal lagi kadar IPU tertinggi adalah di Lakin 115 dan juga di IPD Serian 120. Lain negeri masih lagi-lagi menunjukkan warna hijau, iaitu sederhana, dan juga ada yang masih lagi biru, dan paling rendah ada di Langkawi 20 menurut bacaan saya. Dan anda rakyat Malaysia harus semak kadar IPU ini. Senang saja, menggunakan handphone pun boleh, tablet pun boleh dan sebagainya. Buka saja laman web APIMS ataupun apims.doe.gov.my dan terus pergi ke Air Pollutant Index of Malaysia, dan di sini nyatakan semua kadar-kadar IPU yang ada di negara kita. Terima kasih sekali lagi, dan kita harapkan semoga bermanfaat pencerahan yang diberikan oleh doktor berdua malam ini untuk kita hadapi suasana jerebu yang sedang melanda negara kita. Saya kira itu sahaja untuk ruang bicara malam ini. Saya Hilman Jamil mengundur diri. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.